Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada petang ini, petang Jumaat yang penuh barakah, InsyaAllah saya akan berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan apa yang dibisingkan oleh manusia pada zaman ini. Iaitu manusia, terutama geng-geng teori konspirasi ini, mereka membising tentang Dajjal. Jadi kita sebagai umat Islam ni tentang Dajjal ni, yang dianjurkan oleh Islam adalah berusaha untuk memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan daripada fitnatil Masihid Dajjal, daripada ujian Al-Masihid Dajjal. Jadi itu kewajipan kita. Jadi antara cara untuk kita selamat daripada Ad-Dajjal ini, ada beberapa amalan yang Nabi SAW telah anjurkan, yang sepatutnya kita usaha untuk laksanakan. Yang pertama, kalau kita tengok hadis Nabi ada yang Nabi SAW sebut tentang Dajjal ni, yang istilah Dajjal ni, yang Nabi sebut bahawasanya tidak akan berlaku kiamat, sehingga antaranya wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, tidak akan berlaku kiamat sehingga akan bangkit Dajjal yang menipu, yang mana bilangannya lebih kurang 30 orang yang mendakwa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kata pengarang kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah Syed Sabiq ni kata, contohnya yang mengaku jadi Nabi mithlu muassisi Al-Qadiyaniyah wal Bahaiyah, seperti pengasas kepada ajaran Qadiani dan pengasas ajaran Bahai. Jadi maknanya Dajjal di sini ada dua makna. Dajjal yang berdasarkan hadis. Yang pertama, golongan-golongan yang bawa ajaran-ajaran sesat. Itu pun Dajjalun juga, yang bawa ajaran sesat. Satu lagi, Dajjal yang a'war, yang mata dia tu mamsuhul ain, yang buta sebelah mata. Maknanya sebelah mata dia buta. Jadi ini antara makna Dajjal. Yang orang duk sibuk teori konspirasi sekarang ni duk takut ke Dajjal lah. Duk kata ni Dajjal, tu Dajjal, semua Dajjal lah belaka. Semua kaitan dengan Dajjal. Jadi yang perlu kita lakukan ialah kita kena minta perlindungan dengan Allah daripada ujian ataupun fitnah Ad-Dajjal ni. Yang tu yang patut kita usahakan. Jadi di sini Nabi SAW sebut Dajjal ni ada dua. Satu Dajjal yang pembawa ajaran-ajaran sesat. Dalam hadis satu lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Ada satu lagi hadis Muslim. Akan berlaku pada akhir zaman golongan-golongan Dajjal, Nabi kata. Maksud Dajjal di sini ialah kata syarah hadis ini dalam kitab Mirqat, minat talbis jam'ud dajjal wa huwa kathirul makr wat talbis, iaitu golongan yang suka membawa perkara yang mengelirukan. Juga dengan makna khadda'un, penipu-penipu. Mana Dajjal iaitu pembawa ajaran sesat lah, mudah cakap kalau zaman sekarang. Ajaran sesat macam mana dia kata? Ya'tunakum minal ahadith, dia bawa datang kepada kamu hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang mana sebelum ni tak ada pernah pun dengar hadis-hadis itu, iaitu hadis-hadis palsu dia sebarkan. Ini juga golongan-golongan yang yang menyebarkan hadis-hadis palsu, juga tergolong daripada galangan yang disebut dalam hadis ini sebagai Dajjalun, sebab dia bawa ajaran-ajaran yang tidak dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita kena selamatkan diri kita daripada ujian Dajjal ini. Macam mana nak selamat daripada ujian Dajjal ini? Okey, baik. Kita tengok hadis. Hadis Nabi SAW yang pertama.
kena at-ta'awudz min fitnati ad-dajjal khasatan fi shalah. Hendaklah kita sentiasa minta Allah Ta'ala lindung kita daripada ujian ad-dajjal. Ujian ni, ujian fitnati ad-dajjal ni. Khususnya dalam solat. Bila? Selepas kita baca fil alamina innaka hamidum majid, kita kena baca doa Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ni Nabi ajar ni. Ini doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon kau lindung aku daripada azab neraka. Wa min azabil qabri, mohon kamu lindung aku daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, mohon kamu lindung aku daripada ujian fitnah hidup dan fitnah mati. Pengarang kitab I'anatul Talibin, Syekh Al-Malibari sebut, fitnah hidup contohnya ujian-ujian asyahawat, suka kepada benda-benda yang menjauhkan kita daripada akhirat, itu ujian hidup. Adapun ujian mati ialah fitnatil mahya wal mamat, ujian nak mati tu ujian mati tu maksud dia ujian ketika ihtidar, ketika kita hampir nazak. Ketika hampir nazak, takut-takut tercabut iman. Jadi kena baca doa ni. Lagi, wa min fitnatil masih, akhir sekali, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan mohon Allah Ta'ala selamatkan aku daripada ujian kejahatan, ujian fitnatil masiihid dajjal. Dalam kisah seorang ulama nama Tawus, bila dia tengok anak dia semayang, sampai fil alamina innaka hamidum majid, anak dia salam. Dia suruh anak dia bangun semayang semula. Sehingga ada, disebabkan Tawus buat macam ni, ada sebahagian ulama kata wajib baca doa selepas daripada selawat dalam tahiyat akhir. Ada yang mengatakan wajib, tapi hukumnya sunat lah. Maknanya fil alamina innaka hamidum majid tu sunat. Lepas tu baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Minta Allah Ta'ala lindung daripada 4 perkara ni: azab neraka, azab kubur, ujian hidup mati, dan juga ujian Masiihid Dajjal. Hukumnya sunat. Tapi ulama yang bernama Tawus, dia suruh anak dia semayang semula sebab tak baca doa ni. Nak bagi tahu betapa perlunya. Jadi alim ulama kita mengambil kesimpulan hukumnya sunat, tapi Tawus buat macam tu kerana nak mengajar anak dia. Jangan tinggal doa ni. Jadi kalau kita nak selamat daripada ujian Dajjal, bukan kita duduk sibuk cari cerita arrival lah, cerita Illuminatis lah, apa-apa teori-teori, duk cari teori-teori tu. Tapi kita tak baca pun doa ni. Sedang doa ni lah yang penyelamatnya. Siapa bagi tahu? Nabi SAW yang bagi tahu dalam hadis sahih. Banyak hadis sahih yang menceritakan tentang keperluan untuk kita baca doa ini. Jadi kalau nak selamat daripada ujian Dajjal, yang pertama kena baca doa ni. Yang kedua sebab hari ni Jumaat kan. Maka pastikan surah Kahfi. Kenapa saya kata pastikan surah Kahfi? Kerana dalam hadis Nabi SAW, hadis daripada An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an. Dia kata, "Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatihah suratul Kahfi." Kalau ada terlibat dengan Dajjal, bacalah. Kalau kamu sempat hidup zaman Dajjal datang, hendaklah kamu berusaha untuk membaca awal surah Al-Kahfi. Dan daripada Abu Darda, Nabi SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, usima minad Dajjal." Siapa-siapa yang menghafal, penting hafal, yang hafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, usima minad Dajjal, dia akan selamat daripada Dajjal. Sebab itulah alim ulama kita kata salah satu nak selamat daripada Dajjal, hifzu fawatihi suratil Kahfi. Kena hafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Kena hafal. Jadi daripada kita duk sibuk duk tengok teori konspirasi sampai vaksin COVID pun dia kata Dajjal punya asal, punya perancangan. Tak ada faedah belaka tu. Duk percaya benda macam tu. Yang penting baca. Hafal. Baca doa tadi. Satu lagi, hafal. Bila saya tengok malam tadi forum perdana, Forum Perdana Islam cerita tentang vaksin tu.
Kalau tak faham lagi, saya tak tahulah. Duk anti-vaksin lagi, saya tak tahulah. Nak syarah apa dah. Dengan muftinya, 5-6 orang mufti, timbalan mufti pun ada, pengerusi majlis fatwa pun ada, siapa lagi? Doktor-doktor pun ada. Tapi duk berkerah lagi memang kerah kepala sungguh lah orang macam ni. Memang tak nak anti-vaksin lagi. Saya tak tahulah nak cakap apa. Cuma saya nak bagi tahu kita ni minta dengan Allah Taala agar kita selamat daripada dajjal. Itu yang paling penting. Yang paling penting kita minta selamat daripada dajjal. Bukan nak menghukumkan vaksin tu dajjal, yang ni dajjal. Minta selamat daripada dajjal. Cara minta selamat daripada dajjal, yang pertama baca doa tadi. Yang kedua, hafal. Hafal surah Al-Kahfi. Surah mana? 10 ayat pertama. Cuba bayangkan kalau hafal 10 ayat pertama pun boleh selamat daripada dajjal. Kalau hafal 10 ayat pertama pun boleh selamat daripada dajjal. Kalau hafal satu surah 110 ayat, cuba bayangkan, kalau hafal 110 ayat, insya-Allah lagi-lagi selamat lah. Lagi-lagi selamat. Kalau hafal 10 ayat pertama pun dah Nabi jamin selamat daripada dajjal, usahakanlah untuk hafal 110 ayat daripada surah Al-Kahfi dan bacalah surah Al-Kahfi ni setiap kali Jumaat. Kena baca. Minggu lepas pun saya cerita Kahfi juga. Minggu ni pun saya cerita Kahfi juga. Sebab bagi saya ni rugi sangat kalau tak baca surah Al-Kahfi. Saya rasa amat-amat rugilah kalau saya tak bagi tahu benda ni. Dan saya ucapkan jutaan penghargaan, tahniah lah kepada negeri Johor. Negeri Johor ni dia dah buat. Lepas daripada semayang subuh hari Jumaat, Pekeliling Jabatan Agama Islam Johor, dia minta imam baca surah Kahfi. Imam baca surah Kahfi dengan makmum sekali lah. Makmum pun ikut. Alhamdulillah, setakat ni saya duk tengok, syukurlah ramai dah orang boleh ikutlah surah Al-Kahfi ni. Sebab sentiasa baca lepas daripada semayang subuh pagi Jumaat. Bila buat macam tu, orang pun ikut. Ada yang datang jumpa, minta tolong baca perlahan sikit Ustaz, kami nak ikut. Alhamdulillah lah. Jadi saya nak cerita usaha kita supaya selamat daripada dajjal. Jadi hari ni saya nak kongsi dua tu je. Kongsi dua tu saja. Yang pertama, baca doa sebelum salam. Baca doa sebelum salam. Dan doa sebelum salam ni doa antara yang paling makbul. Sebab Nabi SAW sebut, antara doa yang paling makbul ialah dubura kulli salatin maktubah. Dubura kulli salatin maktubah maksud dia belakang semayang fardu. Ulama-ulama syarah maksud belakang semayang fardu tu maknanya selepas semayang fardu ke hujung semayang fardu. Sebab Nabi sebut perkataan dubura. Dubur. Jadi kalau perkataan dubur tu dia duduk dalam semayang ke dia duduk luar semayang. Macam kita perkataan dubur. Kalau dubur manusia, dia duduk dalam kita ke dia duduk luar kita? Pasti dia duduk dalam kita. Sama juga kalau dubura kulli salatin maktubah, dubur semayang. Dubur semayang tu dia duduk dalam semayang lagi. Bila dia duduk dalam semayang lagi, maknanya selepas fil alamina innaka hamidun majid, bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu salah satu daripada pandangan ulama. Waktu makbul doa ialah selepas fil alamina innaka hamidun majid tu. Sebahagian ulama lagi kata makbul doa iaitu doa selepas sembahyang. Tak apalah, dua-dua kita amal. Lepas fil alamina innaka hamidun majid, kita baca doa-doa yang Nabi ajar ni. Antaranya Nabi ajar doa ni, doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, satu tadi, yang 4 tu. Lagi Nabi ajar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa Nabi ajar pada Abu Bakar. Ada juga doa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir. Di dalam kitab I'anut Talibin, pengarang mengatakan makruh tinggal doa. Makruh siapa yang semayang berhenti setakat fil alamina innaka hamidun majid, dia tak baca doa selepas fil alamina innaka hamidun majid. Jadi kalaulah kita malah macam mana pun kena baca juga nak hilangkan makruh. Kalau tak makruh kita dalam kitab apa? I'anatul Talibin, kitab fiqh mazhab Syafi'i. Maknanya malah macam mana pun, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tu paling pendek tu, paling malah tu. Tapi seharusnya kita baca supaya kita selamat daripada gangguan dajjal, gangguan hidup, ujian hidup, ujian mati. Kita baca ni. Tu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, tolong hafal surah Al-Kahfi. 10 ayat surah Al-Kahfi. Tolong hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Nak suruh hafal 110 ayat ni, payah juga. Sebab saya sendiri pun, waktu hafal surah Kahfi ni, makan masa jugalah untuk hafal tu. Tu pun hafal sebab apa? Sebab dapat dapat motivasi daripada seorang tua. Seorang tua waktu almarhum ayah saya sakit dulu. Ada bapa saudara saya, waktu tu bapa saudara saya umur lebih kurang 70. Umur 70 tahun. Jadi dia datang naik kereta daripada Thailand nak ziarah ayah saya. Dia kata, Alhamdulillah, sempat habis surah Kahfi. Saya tanya, ayah hafal surah Kahfi? Saya tanya dia lah, bapa saya. Ayah hafal surah Kahfi? Hafal, dia kata. Hafal sejak muda ke waktu tua dah hafal? Tua dah, dia kata. Baru je hafal, dia kata. Saya pun malu rasa, ya Allah, orang umur 70 sanggup hafal surah Kahfi, aku tak hafal. Teruk aku. Jadi kita pun usahalah hafal sikit. Alhamdulillah. Maknanya payahlah juga nak hafal. Tapi kalau 10 ayat tu saya rasa kena hafal lah 10 ayat tu. Kena hafal 10 ayat Al-Kahfi supaya kita selamat daripada Dajjal. Jadi yang duduk cerita vaksin tu Dajjal, yang tu ni Dajjal, yang ni Dajjal, cuba tanya dia, hafal tak 10 ayat? Hafal tak 10 ayat? Kalau awak hafal 10 ayat tu, Alhamdulillah. Kalau tak hafal, tak usah cakap lah bab-bab Dajjal. Tak usah cakap. Sebab awak tidak ambil tindakan untuk selamatkan diri awak daripada Dajjal, tindakan yang diajar oleh Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, bacalah surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Tolong bacalah surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. InsyaAllah, Dajjal tak kacau kita. InsyaAllah, selamat daripada fitnatil Masihid Dajjal. Jadi, kita tak suruh fikir-fikir sangatlah teori-teori yang mengarut-mengarut. Kita pegang apa yang ulama' cakap lah. Kalau ulama' suruh ambil vaksin, ambil vaksin. Habis, dengan Dajjal tak suruh fikir teori, kita fikir apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Kita ni kadang-kadang bersungguh-sungguh benda yang Nabi tak suruh buat. Nabi tak suruh pun. Yang Nabi suruh, selamat diri daripada Dajjal. Maka, bacakanlah. Bukan Nabi suruh kaji tu, kaji ni, melampau-lampau, kaitkan teori tu dengan teori ni, kaitkan tu, kaitkan ni. Nabi tak suruh pun. Yang Nabi suruh ialah baca, doa dan juga hafal 10 awal surah Al-Kahfi. Kita tak bersungguh pun yang Nabi suruh. Sebab itulah kadang-kadang kita ni jadi masalahnya bila kita bersungguh pada benda yang tidak disuruh. Sebab itulah kata kata pengarang hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari dia kata apa? Dia kata ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Maksud dia, kamu bersungguh benda yang dijamin Allah. Allah dah jamin dah, tapi kamu bersungguh. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Dan kamu cuai terhadap benda yang Allah suruh. Kamu bersungguh-sungguh pada benda yang Allah jamin dan kamu cuai pada benda yang Allah tuntut, Allah suruh. Itu bukti mata hati kamu sudah tertutup dan buta. Apa contoh? Kita bersungguh-sungguh kerja untuk katalah, kita bersungguh-sungguh kerja untuk cari dunia ni. Cari rezeki ni sungguh-sungguh. Tapi kita cuai melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kan ada kan orang yang cari rezeki siang malam sampai semayang pun dok, apa pun dok kan. Semayang dok. Sedangkan yang Tuhan suruh semayang tu, rezeki tu Tuhan jamin. Rezeki Tuhan jamin, semayang Tuhan suruh. Tapi orang semangat sangat cari rezeki, bukan kata salah. Kena cari rezeki, jangan pula tak kerja. Tapi bersungguh sangat sampai cuai benda yang Allah Ta'ala suruh, itu tanda buta mata hati. Sama juga bab Dajjal ni. Yang Allah suruh, doa minta jauh. Yang Allah suruh, hafal 10 surah Al-Kahfi, 10 ayat surah Al-Kahfi. Yang Tuhan suruh, yang Nabi suruh, baca surah Al-Kahfi. Bukan Nabi suruh, kaitkan sesuatu benda dengan teori konspirasi. Tapi orang sekarang duk sibuk yang tu. Kan pelik tu. Jadi hari ni, minta tolong. Minta tolong.
Minta tolong, saya nasihatkan diri saya, tolong baca doa jauh daripada Dajjal, bukan cari Dajjal. Faham? Jauh daripada Dajjal, bukan cari Dajjal. Bagus sahabat saya Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan kata duk sibuk cari Dajjal, bukan usaha amal-amalan untuk tolak daripada Dajjal. Yang ni penting. Kita kena sibuk amalkan amalan yang Nabi ajar supaya selamat daripada Dajjal, bukan sibuk duk cari Dajjal. Duk kait tu dengan ni, kait tu dengan ni, kait tu dengan saya. Pelik sungguhlah manusia zaman sekarang. Berusaha buat benda yang Nabi tak suruh. Jadi hari ni saya bagi tahu benda yang Nabi suruh apa dia? Doa lepas fil alamin innaka hamidum majid, hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, baca surah Kahfi pada setiap hari Jumaat. Insya-Allah selamat kita daripada Dajjal. Insya-Allah. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada kita hari ini, hari Jumaat. Dan saya pesan satu lagi pesan, hari Jumaat ni satu waktu yang makbul doa. Jadi lepas asar tu waktu yang dinyatakan oleh alim ulama kita berdasarkan hadis Nabi, inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu Allahu iyyah. Sesungguhnya pada hari Jumaat ni ada satu waktu yang mana makbul doa. Siapa-siapa yang minta kebaikan pada waktu tersebut, confirm Allah bagi. Dan Nabi sebut wahiya ba'da salatil asri, dan benda tu berlaku pada selepas waktu asar. Jadi oleh kerana Nabi kata gitu, lepas asar ni bersedialah untuk doa pada Allah Taala. Saya mohon baca doa lepas asar, bukan baca doa, berdoa. Berdoa selepas asar ni, saya mohon sangat-sangat supaya yang ada depan saya ni, yang dengar hari ni, tolong berdoa bahasa supaya Ramadan ni kita dapat semayang, kita dapat tarawih, kita dapat tadarus, kita dapat buat amal di masjid dan masjid hidup. Tolong doa supaya hidup. Sebab kita kena setahun baru ni rasa tak berapa nak puas hati, rasa tapi kita redalah, rasa tak sedap buat amal ibadat. Moga-moga bila dah selesai pandemik ni, Ramadan ni kita boleh Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semua kita boleh balik raya. Kok tak boleh balik raya, satu hal juga. Tak boleh balik raya, satu hal juga. Runsing juga. Jadi oleh kerana tu, kita doalah lepas asar ni. Mohon sahabat-sahabat lepas mayasa kat tangan, ya Allah ya Tuhanku, kamu angkatlah wabak ni supaya kami dapat menikmati dan beramal pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Doa pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Doa-doa pada pandangan saya ni yang baik-baik ni, insya-Allah Allah Ta'ala kurniakan keberkatan. Sekadar tu sajalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.